Assalamualaikum. Hai, nama saya Nurina Batrisha binti Muhammad Rashidi. Saya berumur 19 tahun dan berasal daripada Kajang, Selangor. Saya merupakan lepasan daripada Kolej Matrikulasi Selangor yang telah mendapat PMGK 4.0 bagi semester 1 dan semester yang kedua. Tujuan saya menghasilkan video ini adalah untuk memenuhi syarat kemasukan ke universiti impian saya, iaitu Universiti Putra Malaysia. Oleh itu, mari dengarkan sedikit tentang latar belakang diri saya. Saya memulakan pendidikan saya di Sekolah Kebangsaan Kelantan Permai dan seterusnya menyambung pelajaran peringkat menengah di SMK Sarjana Impian. Saya merupakan pelajar aliran sains Turin di dalam kelas aliran agama dan berjaya meraih 4A 5B bagi sijil pelajaran Malaysia. Meskipun berbekal keputusan sederhana, saya bersyukur kerana masih dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran di Matrikulasi Selangor. Izinkan saya bercerita sedikit tentang diri saya. Saya seorang yang periang dan peramah. Saya seorang yang mudah bergaul dan juga bekerjasama dengan sebuah kumpulan. Saya seorang yang mementingkan kekemasan dan juga kesempurnaan dalam setiap tugas yang diberikan. Saya seorang yang bijak menguruskan waktu dan juga saya mampu memimpin sebuah kumpulan dengan baik. Dengan kekuatan ini, saya pernah mendapat anugerah tokoh kebersihan kelas waktu di sekolah dahulu. Saya merupakan seorang yang aktif di sekolah dahulu, merupakan seorang pengawas di sekolah menengah sejak daripada tingkatan 3 dan di samping menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, saya juga mahir berbahasa Arab dan pernah memenangi beberapa pertandingan berbahasa Arab di sekolah dahulu. Saya juga pernah mewakili sekolah bagi program Badam Uniform, antaranya pertandingan Quiz Princess Talent 4 Pandu Puteri pada tahun 2019 bagi peringkat daerah dan menjadi salah seorang peserta program Semarak Rohani Perdana pada Uniform peringkat kebangsaan 2021. Saya membuktikan penggunaan dan juga kemahiran berkomputer. Oleh itu, saya telah mempelajari beberapa perisian komputer seperti menggunakan aplikasi Microsoft, aplikasi Adobe dan juga Blender. Selain itu, saya juga mempunyai kemahiran untuk membuat penyuntingan gambar dan juga video seperti menggunakan Canva, menggunakan InShot dan juga iMovie. Saya yakin bahawa saya dah calon yang tuan cari. Oleh itu, hubungilah saya di nombor dan juga email yang tertera di sini. Saya berharap kita berjumpa di UPM nanti. Sekian, terima kasih. InsyaAllah, bye-bye. Assalamualaikum. Kita boleh lihat pembangunan pesat ada di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Hal ini kerana pembangunan pesat ini menyebabkan ramai yang terlepas pandang dan kurang mengambil berat tentang pentingnya pembangunan diselarikan dengan penjagaan alam sekitar. Kita sendiri boleh menyemak bacaan IPU berdasarkan sumber jabatan alam sekitar. Oleh kerana mahu mengejar pembangunan, aspek penjagaan alam sekitar terpaksa dikorbankan sehingga memberi kesan dan impak besar kepada negara hari ini. Satu demi satu bencana dan tragedi alam sekitar berlaku di Malaysia. Antaranya termasuklah tragedi Highland Tower, Paus Tipang, isu Gua Tempurung, pembuangan sisa toksik di Sungai Gatum di Johor, isu pencemaran arsenik di loji rawatan air Sungai Ganda di Gersik, serta terbaru, tragedi Sungai Kim Kim Fasa 1 dan Fasa 2. Ini tidak termasuk lagi statistik pencemaran sungai, pemusnahan hutan, kemerosotan dalam bilangan kehidupan liar dan segala bentuk penjejasan alam sekitar yang lain. Mengikut hasil kajian yang dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar, sebanyak 91% kejadian pencemaran terutamanya pencemaran sungai berlaku di negara kita adalah disebabkan oleh najis, terutamanya najis manusia. Natijahnya, semua bencana dan pencemaran terhadap alam sekitar disumbangkan campur tangan keterlaluan manusia, kegagalan memperhatikan pembangunan lestari, kelemahan agensi penguatkuasaan dan sambutan rendah dalam kalangan masyarakat terhadap gaya hidup mesra alam. Salah satu kesan pencemaran tanah adalah hakisan. Hakisan tanah adalah antara fenomena yang sangat sering berlaku di seluruh dunia. Ia bukan sahaja merugikan dari sudut kewangan dan ekonomi, bahkan juga mengancam keselamatan dan nyawa manusia. Misalnya, tanah runtuh dan juga gempa bumi. Terdapat banyak negara yang sering diancam hakisan tanah. Contohnya, negara Jepun yang sering berlaku gempa bumi, akibatnya ramai manusia kehilangan harta benda. Antara aktiviti-aktiviti manusia yang boleh menyebabkan hakisan adalah pembersihan dan pembajakan seluruh bukit yang menyebabkan tiada tumbuhan yang dapat menahan tanah daripada dialirkan bersama-sama dengan air apabila hujan lebat. Selain itu, pembinaan rumah-rumah di tengah bukit juga akan menyebabkan tanah runtuh apabila berlaku hujan kilat. Nyawa manusia yang tinggal di tengah-tengah bukit dan di kaki bukit akan tergugat. Salah satu langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar dengan efektif ialah perancangan dan pengurusan sisa yang sistematik.
Sebagai contoh, kita perlu mengasingkan semaksimum sisa pebejau yang dijana. Selain itu, sebagai individu, kita mempunyai kuasa untuk mendesak para pemaju dan penjajah supaya mereka lebih mesra alam dalam menjalankan kerja pembangunan. Bukan itu sahaja, kita sebagai individu juga mempunyai pilihan untuk tidak memberi rumah dalam kawasan ladang yang mana pemaju dalam menebang semua pokok untuk tujuan pembukaan kawasan perumahan. Lebih-lebih lagi, masyarakat perlu mempraktikkan amalan kita semula, iaitu mengguna semula bahan baru. Contohnya, masyarakat boleh menjual surat khabar dan majalah lama untuk digital semula. Pada pendapat saya, isu pencemaran alam sekitar ini sebenarnya berpunca daripada masyarakat kita sendiri yang tidak memperhatikan gaya hidup lestari serta sikap acuh tak acuh dalam mewujudkan keharmonian alam sekitar. Sebenarnya, kuasa untuk menyelamatkan alam sekitar sebenarnya terletak di tangan kita sendiri. Bila-bila masa sahaja kita boleh katakan tidak kepada sesuatu perkara yang boleh membawa kepada keburukan. Dalam konteks ini, kita sebagai rakyat hendaklah bekerjasama dalam melunaskan hasrat memilih negara yang bersih dan sejahtera seiring membangunkan masyarakat yang maju dan prihatin. Oleh itu, jelas dan teranglah bahawasanya tugas untuk menyelamatkan alam sekitar berada pada tangan setiap anggota masyarakat. Tidak mengira tua atau muda, pemaju atau penduduk, semua pihak mempunyai peranan tersendiri dalam melestarikan alam sekitar di samping menjaga kepentingan rakyat dan kemajuan negara. Jika semua anggota masyarakat bertanggungjawab dalam memainkan peranan masing-masing dan bekerjasama untuk menyelamatkan alam sekitar, pastinya anugerah Tuhan yang amat bernilai ini akan dapat diselamatkan dan dipelihara sepenuhnya.